ورجع بعضهم الخلاف لفظيا فحمل كلام الأشعري على أن الوجود ليس زائدا في الخارج فلا ينافي أنه حال وهو مراد الثاني وجرى على ذلك المصنف في الشرح. Katanya warajja'a ba'duhum, asal makna tarji' tu makna mengkembali, maknanya dan telah menjadi oleh setengah-setengah mereka itu ulama menjadi al-khilafa, akan khilaf itu menjadikan khilaf lafziyan, ya bahasa lafaz saja ya. Jadi khilaf antara mana? Antara kata wujud itu ain maujud, dan katanya wujud itu bukan ain maujud, bukan ain maujud. Tu khilaf tu. Nah, satu kaum, satu perkataan kata wujud ialah diri maujud. Satu perkataan lagi kata wujud tu lain daripada maujud. Itu khilaf. Tapi ada setengah-setengah ulama pula mengembalikan, menjadikan khilaf itu tu dia panggil khilaf lafziyan. Khilaf ya bahasa lafaz dia panggil khilaf betul-betul kata je, bukan khilaf hakiki sekali. Tu setengah ulama dia kata gitu. Bukan khilaf hakiki, hanya khilaf lafzi. Khilaf lafzi hak nu kata ain maujud, hak ni kata bukan. Tak kala raja'a khilaf itu lafzi lalu fahamala, maka tanggung ia ba'duhum kalamal asy'ari, tanggung ia akan perkataan Abil Hasan Asy'ari. Abil Hasan Asy'ari kata wujud ain maujud. Tu kan berkata Abil Hasan, dia kata al wujud ainul maujud. Apa tu? Setengah ulama tanggunglah perkataan Asy'ari kata wujud ain maujud itu hamala ala, tanggung ia akan perkataan Asy'ari itu. Ia dia kata wujud ain maujud tu tanggung ala annal wujuda, atas bahawa sewujud itu laisa zaidan. Nak ada tulisan alif lepas da tu kerana nasab khabar laisa. Annal wujuda, bahawa sewujud tu laisa, bukanlah ia wujud tu zaidan, bukanlah wujud tu yang lebih, sifat yang lebih fil khariji, pada kharij, bukan. Tangguh situ. Abul Hasan Asy'ari kata wujud kena ke diri maujud, makna wujud tu bukan yang lebih atas zat dak fil khariji. Tangguh situ. Tak kala tangguh situ fala yunafi, maka tidak menafi ia, maka tidak menafi ia kalam al-Asy'ari itu annahu, bahwasanya, kalau tak sini pun tak apa, fala yunafi, maka tidak menafi ia annal wujud laisa zaid tu, tidak menafilah annahu, akan bahwasanya wujud tu halun, wa huwa muradut tsani, dan iaitu murad bagi hak kau yang kedua. Mana murad kau yang kedua? Murad kau yang kedua kata wujud itu ghairul mawjud.
Murad kaya kedua kata wujud ghairul mawjud tu apa? Maknanya hal. Mana hak kata Fakhrul Razi? Dia kata al-wujud ghairul mawjudi. Darurata mughayarati sifat lil mawsuf. Lalu tu wa alaihi faqad arraful wujuda bi annahu hal. Jadi bila tanggung kalam Abil Hasan Asy'ari kata wujud ain mawjud, tanggung atas makna wujud tu bukan ia lebih pada qari, maka tidak menafilah ia annal wujud laisa zaidan tu bukan tidak berlawan bahawa sewujud tu hal. Kerana hal pun bukan sifat ia lebih juga. Sebab sifat ia lebih atas zat dia panggil sifat ma'nan. Sifat yang ada tu berpanggil zaidan ala zat. Bila lain pada tu bukan zaidan ala zat. Tanggung situ. Bila tanggung situ mana tak ada berlawan sungguhlah antara dua kaunun. Ni setengah ulama dia hipung kot tu. Siapa berjalan kot ni? Wajara ala zalika, dan telah berlaku atas demikian itu. Demikian kata mana? Tarji'ul khilaf lafzi. Ataupun kita letak kata ala zalika kaunil khilaf lafzian. Apa tu tanggung tu berlaku atas demikian itu oleh musannif sendiri. Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Laqani, tuai mata jaharah ni sendiri berjalan kot tu. Di mana fi syarhi, di dalam syarah. Musannaf kita ni dia syarah mata dia tu. Dia berjalan atas kaum tu. Kaum dia kata keadaan khilaf ni khilaf lafzi. Wa qila ay qala ba'dun akharu, dan kata qi makna kata setengah ulama lain pula, kata setengah yang lain kata al-khilafu haqiqiyun. Bermula khilaf antara kaum yang mengata wujud ain mawjud ataupun ghairul mawjud tu khilaf sungguh. Satu kaum kat tu pula al-khilafu itu haqiqiyun. Khilaf tu khilaf sungguh. Bila khilaf sungguh, hak Abul Hasan Asy'ari kata wujud ain mawjud tu, tak kala khilaf hakiki, fa qaulul Asy'ari, maka bermula perkata Asy'ari apa kalau dia, iaitu annal wujud ainul mawjud tu mahmulun, ditanggungnya ala annahu, atas bahwasanya al wujud tanggung ala annahu amrun i'tibariyun. Amrun bila kita wasab bunyi amrun. Hak tu dibaca di kaedah bacalah. Orang tak baca amrun i'tibariyun lah, mengikut kaedah kerana hamzah wasab. Baca nak kena kaedah dia tu amrun i'tibariyun. Apabila kita baca hak biasa tak apalah, amrun i'tibari. Bahwasanya wujud tu amrun, amrun i'tibariyun. Terpanggil amrun i'tibari. Alat tahqiqi, atas kau tahqiq sepahak kata dulu. Imam Asy'ari kata wujud ain mawjud, kau tahqiq kata kena takwil perkataan Abul Hasan tu. Sifat bukan sifat ia lebih atas zat, bahkan amrun i'tibari saja. Tu kau tahqiq dok situ. Apa tu? Wa qaulu ghairihi, dan perkataan lainnya lain daripada Al-Asy'ari, hak kata wujud tu ghairul mawjud, mahmulun, ditanggungkan ala annahu, tanggung atas bahwasanya wujud tu halun. Tanggung situ. Jadi nak ayatkan no? Kedua-dua tu bersetuju kata wujud ni bukan sifat yang lebih atas zat, yakni wujud ni bukan sifat ma'nan. Hak tu setujulah, tak ada khilaf lah situ tu.
Sifat wujud ni bukan sifat maknan. Tak ada khilaf. Sifat makna ni sifat yang ada di zat lah. Mudah-mudah kata sifat yang bahasa ada tu panggil sifat maknan. Qudra, irada, ilmu. Tu dalam kita bercara sifat 20 tu, sifat ada tu 7 ya. Sebab tu panggil dalam 20 tu 7 panggil sifat ma'ani. Qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu dia panggil sifat ma'ani tu. Sifat yang ada di zat. 13 lagi bukan sifat yang ada di zat. Tu kata bukan sifat yang lebih atas zat. Tu dia dak kata sifat lebih, balas tu maksud dalam usul. 13 sifat lagi wujud, qidam, baqa, siapa wahdaniyah, lakah dia ambil kaunuhu 7 tu. Jadi 13 lagi lah. 13 lagi tu bukan sifat yang lebih atas zat. Makna bukan sifat yang bahasa ada supaya 7 tu dak. Maka tak panggil sifat ma'ani. Maka wujud bukan sifat yang lebih atas zat. Ma'nawiyah pun bukan sifat yang lebih atas zat. Mana bukan sifat ma'ani. Itu setuju semua ulama. Tetapi mari berselisihnya kalau gitu wujud ni masalah sifat mana? Tengah kata masuk dalam amru i'tibari, tengah kata masuk di dalam hal. Kilas itu. Tu kata kilas hakiki, kilas sungguh. Tu dia. Habis. Kamar dia beza di antaranya hal dengan amru i'tibari. Itu sifat supaya cerita kemarin lah. Amru i'tibari ni sifat yang tak ada betul. Amru i'tibari ni sifat yang bahasa tak ada tetapi reti saja. Kita misal agak supaya tinggi, tinggi lawan dia rendah. Tu sifat yang bahasa reti tu. Bukan sifat yang bahasa ada, panggil amru i'tibari. Demikianlah besar kecil, panjang pandak. Tu ya tu. Tinggi rendah, panjang pandak, besar kecil, bulat kepek. Tu semua tu dia panggil amrun i'tibari. Bukan sifat yang bahasa ada. Begitu juga wujud, artinya ada. Wujud ni pun masuk dalam sifat apa dia amrun i'tibari. Tu kaum tahqiq duduk situ. Adapun kaum lagi kata dak, wujud ni masuk dalam hal. Lepas tu apa beza dengan amrun i'tibari? Amrun i'tibari masalah makdum, sifat yang tak ada. Masalah makdum yang tak ada, cumanya reti saja. Ada pun hal ni bukan makdum. Bila bukan yang tak ada langsung. Apabila bukan makdum, maujud, ada bukan ada betul. Ya duduk situ. Tu bukan makdum, dan bukan maujud. Mana bukan tak ada langsung dan bukan ada betul-betul. Hanya tengah-tengah antara ada dan tiada. Tu panggil hal wasithah bainal maujud wal makdum. Tu hal. Ada pun amru i'tibari ni masalah makdum. Yang tak ada. Tetapi dia panggil sabit pada zihinnya ni sungguh reti saja ya. Tu dia. Tinggi rendah ni tak ada, tetapi reti saja. Begitu juga wujud arti ada. Masuk dalam yang tak ada, tapi reti. Itu amru i'tibari. Habis. Ya kilas itu. Kalau gitu dengan khulasahnya nyatalah hak kata kilas dua kaum nunu, nyata kata kilas sungguh. Habis tak kala bercara ke wujud ni, tak kala bercara ke wujud ni ai maujud ke ghairu maujud, nampak benda tu halus, benda dalam sikit tu payah sikit bercaraannya. Lalu itulah syarak berkena. Syarak berkena tidak tekan atas semua orang kena tahu, kena reti tak. Lalu tu kata syarah kita wa yakfil mukallafa. Baca dengan maf'ul muqaddar. Wa yakfil mukallafa ay ya'rifa anna Allaha mawjudun. Tu ya. Dan memadalah akan mukallaf, memadalah akan mukallaf
orang yang berakal, orang yang ada akal sampai umur kita panggil aqil baligh, tu panggil orang mukallaf. Memadalah akal mukallaf itu, akal orang mukallaf oleh bahawa kenal ia, bahawa tahu ia mukallaf. Kata annallaha, bahawa Allah itu maujudun, ya ada, cukup. Kita tahu sekadar tu cukup. Tahu kata Allah tu maujudun, Allah tu yang ada. Madalah tu. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib atasnya. Tak wajib sini, tak wajib apa ni. La yajibu ay wujuban ainiyan. Nak kait gitu. Tidak nafi wajib kifayah. Dan tidak wajib ia ai wujuban ainiyah, tak wajib sebagai wajib aini, bukan kata wajib tiap-tiap. Tu tak. Alaihi alal mukallafi, tak wajib sebagai wajib aini atasnya atas mukallaf. Tak wajib oleh ma'rifatu anna wujudahu ta'ala, tak wajib oleh tahukan bahawa adanya ta'ala itu kenakan ainu zatihi, diri zatnya zat Allah ta'ala ko au ghairu zati, atau lain daripada zatnya zat ta'ala. Sekat tu tak wajib lah. Kalau kita dijawab tak tahu situ pun tak apa. Kalau ditanya Tuhan ada ke tak ada, kita jawab kata ada. Tu kata Allah maujud. Kalau ditanya ada Tuhan tu kena kau tula dengan zat kau lain, tak tahu kita jawab situ tak ada salah. Sebab dia memada di kita i'tikad Allah ada. Sudah. Ada dia tu ain zat kau lain pada zat, tak tahu. Situ kita jawab tak tahu, tak ada apa. Tu mana kata wala yajibu alaihi ma'rifatu hingga akhir. Cumanya bagi orang yang sifat cergas, orang yang sifat bijak pandai, pekakah yang dalam-dalam yang halu-halu ni kena ambil tahu. Cedek-cedek dia ada tempat nak guna ada. Tempat nak guna bila mengelirukan, bila ada syubhat datang ke, ni bahajak pada orang pandai tu hurai supaya menolak ke syubhat. Tu cedek. Sabit tu di atas orang yang mahir tu haram kadang-kala nasbah orang lain, nasbah dengan dia tu wajib kerana bahajat manusia. Apalagi bimbang takut kekeliruan datang syubhat, bila situ bahajat kepada menolak. Maka orang nak menolak syubhat kena faham lah perbezaan rawamit tu. Sabit tu bagi rawamit, barang yang halu-halu, yang payah-payah tu tidak wajib atas semua orang. Tak wajib atas semua orang. Tu makna kata wala yajibu alaihi alal mukallaf. Ihtimal pakai alih la tu alih la lil istighraq ala kulli mukallafin. Tak wajib atas semua. Tidak nafi atas setengah-setengah. Tak wajib aini, tidak nafi, wajib kifayah. Oleh ma'rifatu anna wujudihi ta'ala, bahawa anna wujudahu ta'ala, kenalkan wajib tahu ke bahawa tak wajib tahu bahawa ada Allah itu ainu zatihi ko, diri zatnya zat Allah ko, au ghairu zatihi, atau lain pada zat. Situ tak wajib lah. Kama qala sayyidi, sebagaimana barang yang berkata oleh Sayyidi Muhammadun as-Saghiru. Ada panggil Sayyidi Muhammad Saghir. Itu setengah pada guru syekh kita ni. Sebab dia kata kama qala Sayyidi, oleh Sayyid aku, guru aku, tuanku Muhammad Saghir. Hundur klik. Sebab apa boleh tak wajib itu? Sebab apa boleh memada hanya tahu Allah tu maujud, tak wajib kena wujud tu ain korat lain pada zat tu? Li anna zalika, kerana bahawa yang demikian itu demikian apa tu? Anna wujudahu tu,
ainu zatihi au ghairu zatihi. Keadaan tu dia panggil min ghawamidhi ilmil kalami, setengah daripada yang dalam-dalam, yang ghamid, yang remek. Kita sini kata remek, nah setengah lorat kata ghamid. Tu asal kalimah Arab. Ghamidun, ghamid makna yang dalam, yang payah. Kalau gitu ini percaraan ini setengah daripada yang ghamid daripada percaraan ilmu kalam, yakni ilmi usuluddin. Oleh itu tak wajib ain atas semua orang mukallaf tahu. Wa'lam, dan ketahui olehmu, ni istinaf suku pula ni, annal wujuda, dan ketahui olehmu bahawa sewujud tu sifatun nafsiyatun. Dia punya bahagi sifat. Tengok dalam 20 sifat hak wajib kita tahu jalan tafsir tu. Ada panggil sifat nafsiyah, ada panggil sifat salbiyah, ada panggil sifat ma'ani, dan ada panggil sifat ma'nawiyah. 2, 3, 4 nama tu. Ni istilah ilmu. Ulama letakkan dalam istilah panggilan dia tu supaya apa tu? Istilah-istilah dalam ilmu tu supaya nak mudah. Nak mudah faham, mudah kita tergambarkan. Bila sebut macam ni, orang hak faham dalam istilah tergambarnya belah ni. Tu. Supaya ilmu mana-mana pun kita mengaji nahwu kan. Ngaji nahwu betul juga. Kelimah isim, apa fi'il, apa fi'il pula terbagi kepada madhi, mudhari', amma. Dan kita faham dia mula-mula tak tahu gapo lah. Isim, fi'il, harah, raja, gapo lah. Fi'il madhi gapo dia tahu. Fi'il amma, fi'il mudhari'. Tapi kita mengaji dalam istilah dia, sebut fi'il madhi faham lalu. Ni kelimah fi'il madhi, faham. Ni fi'il mudhari' ni, tu dia. Dan kita tuju le medan dia duk mengaji oleh faham dia sebutlah tu. Belum tu bergapo dah bergapo madhi mudhari' amma dia modok kata. Semua perak situasinya gapo tak tahu. Tu dia. Dan kita mengaji tu dia. Ni pun mula-mula kita masuk mai dengar apa sifat, apa zat, situ lagi dah tak tahu. Pas sifat tu pula dah sifat nafsiyah, salbiyah je lagi. Gapo dia? Tak ada hal lah. Bergapo belum pada kita faham. Kita faham deh. Tu dia. Supaya kita mengaji juga, ngaji ilmu qiraah tajwid dah. Ni panggil ikhfa ni. Ni panggil izhan. Ni panggil iqla' ni. Idgham ma'al gunnah. Tak tahu apa tu juga. Belum kita masuk dalam medan dia. Ni nak ayat kata kana ni. Tiap-tiap ilmu dia ada guna pakai persepakatan ulama letak. Balah ni panggil ni, balah tu panggil tu. Baik, dalam istilah usuluddin, sifat 20 hak wajib tahu jalan tafsir dia ada terbahagi kepada 4 bahagi. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Di sini wujud ni masuk dari dalam kata sifat nafsiyah. Tu mai cerita dulu. Bab tu dia kata wa'lam annal wujuda sifatun nafsiyatun, dan ketahui olehmu ayyuhal mukhatab bahawa sewujud tu ialah sifat yang dibangsa kepada nafs, sifat yang dibangsa pada diri, dia panggil pada zat. Sebab apa wujud ni bahasa ke situ? Wa innama seolah-olah jawab soal mukaddah, seolah-olah ditanya kan boleh dibangsakan wujud ni kepada nafsi, makna zat diri. Wa innama nusibat, dan sungguhnya dibangsa akan dia akan sifat wujud ni. Dibangsakannya akan wujud dengan mana sifat. Dibangsakan akannya akan hazihi sifat, yakni sifat wujud dibangsa lin nafsi la mana ila, dibangsa kepada nafs sehingga dikatakan sifatun
nafsiyatun, orang panggil ya nisbah. Dengan mana sifatun mansubatun ila nafsi. Sifat yang dibangsa kepada nafsi. Nafsi makna kan? Nafsi banyak makna. Ayyizati, nafsi makna zat. Kita terjemah kata diri. Sebab boleh kita kata kita diri kita, diri Allah, boleh kata di segi bahasa. Sesungguhnya dibangsa akan dia akan hadhihi sifat ataupun sifatul wujud, dibangsa kepada nafsi ayat, nafsi makna zat, dengan hanya dikatakan sifat nafsiyah. Sebab apa? Li'annaha, kerana bahwasanya la tuta'aqqalu illa biha. Itu dia. Sebab dibangsakan kepada nafsi makna zat, li'annaha, kerana bahwasanya nafs la tuta'aqqalu, tidak diretinya illa biha, malaikat dengannya, dengan hadis sifat. Kita nak reti diri kan kalau tak sifat dengan ada. Tak boleh nak retilah diri suatu kalau tak sifat dengan ada lah. Sebab itulah ada ni dia panggil belazimi dengan zat. Sebab tu bila orang kata wujud artinya ada apa? Ada zat. Jadi situ dah tak diertikan zat. Yang dikatakan nafs, malaikat dengan dia dengan sifat wujud. Lalu itulah dibangsakan wujud kepada diri. Wujud ni sifat ia bangsa diri. Tak kala itu tafri'nya fala tuta'aqqalu nafsun, maka tidak diretikan nafsun diri zat illa biwujudiha, malaikat dengan adanya, dengan wujudnya nafsun. Kalau tak sifat dengan wujud tak boleh diretikan. Tak boleh nak retikan kalau tak sifat dengan wujud. Jadi seolah-olahnya wujud ni sifat ia dibahasa betul-betul kepada diri. Tak serupa hak lain. Hak lain tengok apa kata sedia. Sebut sedia tu reti ke tak ada mula. Dia reti kot tu. Bila sebut kekal tu reti kot tidak binasa. Bila sebut esa tu reti kot tak berbilang. Dia pasal reti kot nafi gitu. Bersalah. Apa makna bersalah? Retinya tak serupa. Tu. Nah, begitu juga berdiri dengan sendiri, retinya tak berkanak pada zat. Tu reti bahasa tu. Tu sebab dia tak panggil nafsi tu. Hak tu panggil salbi. Ulama nak letak, nak panggil sasa dia kira munasabah lah. Kira munasabah kita panggil belah ni. Wujud ni kita panggil sifat nafsiyah. Kan kita bahasakan kepada nafsi, kepada diri, kepada zat. Sebab apa? Kerana tak direcikan diri zat, malaikat bersabit dengan wujud. Lalu tu kita bahasakan wujud ni kepada diri zat, lalu kata sifat yang bahasa nafsi. Lagi akan datang qidam, kita bahasa kepada nafi, yang kata salbiyah, sifat yang dibahasakan pada ternafi. Apa? Sebut sedia, retinya ternafi mula. Tak ada mula. Dia panggil salbiyah. Habis. Kemudian wal muradu bisifatin nafsiyati. Di situ pula. Dan yang dikehendaki dengan sifat nafsiyah itu ialah sifatun subutiyatun, iaitu sifat yang bahasa sungguh. Bukan wujudiyatun. Kalau wujudiyatun dia panggil sifat yang bahasa ada. Tu sifat ma'ani tu. Ini sifatun subutiyatun, iaitu sifat yang bahasa sungguh. Yadullul wasfu biha, yang menunjuk oleh bersifat dengannya, dengan hadhihi sifat. Menunjuk oleh bersifat dengannya, menunjuk ala nafsi zati, atas diri zat. Bila kita kecek ada, tuju pada zat. Semata-mata nak cerita diri zat. Bila kata ada ni semata-mata nak cerita diri zat. Tak serupa kita rakyat kata sedia.
bukan semata-mata nak cerita diri zat. Royak sedia ni nak nafi betul, nak royak kata tak ada mula. Gigot tu. Bukan semata-mata nak royak diri zat, tak sepa wujud. Tengok supaya kita kalau kita tanya siapa-siapa lagi Khalid ada tak rumah? Ada. Ada tu nak royak diri zat. Tak ada nak royak hal lain, diri zat. Sebab kata ada tak ada dia pergi situ. Tu dia. Bila sebut sifat lain tak serupalah dia pergi pihak lain sikit. Sabit tu dia kata sifat ia bahasa sungguh menunjuk oleh bersifat dengan dia tu atas diri zat. Duna ma'nan. Tadi. Duna ma'nan, bukan makna. Sifat nafsiyah ni bukan makna. Makna situ dia panggil sifat maujudah. Bila sifat yang ada dalam istilah usul panggil ma'nan. Mufrad dia bila jamak mari dengan lafaz ma'ani. Tu jamak. Ni lafaz mufrad ma'nan. Duna ma'nan zaidin. Tu segi nahwu lah cara baca tu. Cara baca duna ma'nan. Baca dengan mudhaf ilaih. Kopak dengan kasrah muqaddar. Asalnya maknayin. Kata nak kira nahwu sarah ke duna maknayin. Ayat gitulah tu. Tapi dah bayar pakai kata berat dhamma atas ya maknayin dia berat baca la penama lurah harap maknayin ya berbaris bawah itu tu dia kira berat. Tak kalau berat tu lah dia apa dia tu seberat ia kedua pula ilak masuk lagi atas huruf ilak berbaris dulu padanya baris atas dah tu li taharruki hawan fitah maqabla banyak tu boleh berjalan kat tu tukar ya ke alif bunyi ma'nan alif bertemu dengan nun tanwin tu bertemu dua mati buai alif pada baca bila buai alif bunyi ma'nan tapi tulis belah tu. Duna ma'nan. Lepas tu manakala sifat dia mari zaidin. Tu zuhir alamat kasrah tu. Duna ma'nan zaidin alaiha. Bukan makna. Sifat nafsiyah tu bukan makna ni, bukan sifat maknan. Ya lebih ia atas nafsi zat dak. Makna ia lebih atas nafsi zat panggil sifat maknan lah seperti qudra maknan, irada maknan, haya maknan. Bila banyak maknan berapa semua 7 mari dengan lafaz jamak ma'ani. Tu dia habis ka ayyuqala seperti bahawa dikatakan al-wujudu sifatullahi. Kata gitu wujud itu sifat bagi Allah. Sudah. Wujud itu sifat bagi Allah. Satu sifat bagi Allah. Sifat apa tu? Sifat subutiyatun, bukan makna dak. Wujud itu satu sifat bagi Allah. Sifat apa tu? Sifatun subutiyatun ngabi. Kalau gitu faqauluna, maka kata kami di mana tu? Fi ta'rifil wujud. Tu dia pada ta'rifkan sifat nafsiyah lah. Maka kami kata sifatun apa dia? Itu kal jinsi. Tu nak hurai ta'rif pula dah. Ni sebenarnya panggil lah turut pasal ilmu mantik. Dalam ta'rif dia panggil jenis, panggil fasal. Ni dia panggil ta'rif bil had. Itu dalam panggil lah ilmu mantik. Ni banyak-banyaknya cara dia. Wujud itu sifat nafiyah. Murad dengan sifat nafiyah ialah sifatun subutiyatun. Kami kata sifat itu seperti jenis. Dia tak kata jenis betul tak, kerana dia nak beradab. Dia tak kata jinsun. Sebab kalau dia takrif apa manusia, hayawanun natiqun, binatang yang bahasa pandai bertutur. Kalau itu mai hayawan dia panggil jenis. Sini dia tak kata jenis, dia tekal jinsi. Nak beradab. Tak kalau kata jenis takut dia nak sifat Tuhan ni panggil jenis tak boleh lah. Jenis-jenis ni jenis pasal berjirim, pasal arak, pasal tu. Lalu tu lah nak beradab situ kata kal jinsi.
Seperti jenis. Kalau kita dah takrif makhluk, takrif lain apa ni, kata jenis itulah. Ni seperti jenis. Wa qauluna subutiyatun, dia kata tak ni sifat ia bahasa subutiyah, sifat ia bahasa sungguh. Kami kata subutiyah tu yukhriju, mengeluar ia qauluna tu akas salbiyatah. Kalau nak baca yakhruju salbiyatu, kira-kira makna sah tapi kena terkedir qaulu yakhruju bihi, maka tak bahajak pada terkedir lebih molek. Yukhrijus salbiyata, qauluna kami kata subutiyatu itu mengeluar ia akan sifat salbiyah. Salbiyah pun sifat juga. Wujud ni sifat subutiyah. Sifat salbiyah ni sifat ia dibahasa pada nafi. Dia panggil sifat salbiyah. Seperti apa? Kal qidami, seperti qidam. Kerana qidam terjemuh artinya sedia. Itu bukan makna dia panggil terjemuh. Artinya sedia. Apa makna dia? Makna sedia. Tarnafi awal. Itu salbiyah. Tarnafi awal, tak ada mula. Dia panggil sifat salbiyah. Wal baqa'i, seperti dan seperti baqa. Baqa terjemuh kata artinya kekal. Apa makna kekal? Ternafi akhir. Tu kekal mana tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Tu makna dia. Maka makna dia gerti kot tidak kita panggil salbiyah. Sebab tu kami kata sifat wujud ni sifatun subutiyatun, nak keluar sifatun salbiyatun. Demikianlah. Jenis akidah baqa tarik ke siapa ke? 5 semua. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu bi nafsih dan wal wahdaniyah. 5. Dan wahdaniyah. 5 tu panggil sifat salbiyah. Wa qauluna, dan kata kami yadullul wasfu biha ala nafsi zat. Sifat nafsiyah tu sifat ia bahasa subut, ia menunjuk oleh bersifat dengan dia atas semata diri zat. Kami kata gitu tu nak keluar mana tu? Kami kata begitu tu ialah maknahu, maknanya makna qaulina saat ni. Makna qaulina yadullu tu annaha, bahwasanya sifat wujud, sifat nafsiyah ni la tadullu, tidak menunjuk ia ala syai'in zaidin ala zati. Tu murak kami kata menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Dengan maknanya bukanlah menunjuk atas suatu sifat yang lebih atas zat dak. Tu murak kami kata begitu. Kalau gitu cukup setakat tu dah lah. Kami ada kata sikit lagi duna ma'nan zaidin alaiha. Kalau gitu qauluna duna ma'nan zaidin alaiha, maka bermula kata kami bukan makna yang lebih atas nafsizat. Kami kata belah tu ialah semata-mata nak tafsiru muradil li qaulina. Itu semata nak menerangkan murak kata kami ala nafsizat tu ya. Mari duna maknan zaidin tu nak tafsir murak. Hak kami kata tidak menunjuk, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Apa makna menunjuk atas diri zat? Ini tidak tidak bukanlah makna yang lebih atas diri zat. Awak mai hak tu tafsir, tafsiran dia panggil. Habis. Kemudian wa yakhruju bizalikal ma'ani, dan terkeluarlah dengan demikian itu dengan qaulina duna ma'nan zaidin alaiha, yang terjadi tafsir bagi kata yadullu wasfu biha tu. Jadi keluar dengan demikian itu oleh segala sifat ma'nan atau al-ma'ani fa'in yakhruju. Keluarlah dengan demikian itu dengan qaulina duna ma'nan zaidin tu yang jadi tafsir bagi tadi, keluar oleh al-ma'ani. Tak termasuklah
Sifat nafsiyah tu sifatun subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna makna. Makna terkuat sifat ma'ani. Sebab apa ya khuruju? Li'annaha, kerana bahawasanya al-ma'ani, segala sifat ma'ani itu tadullu, menunjuk ia ala maknan, menunjuk atas makna ni sifat yang ada, zaidin yang lebih ia ala zat. Tengok qudrat, iradat. Apabila kita mengaji qudrat, satu sifat yang ada di zat Allah. Iradat, satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia ada takrif sana. Qudrat satu sifat, satu sifat yang ada di zat Allah, dengan dialah kuasa atas mengada atau meniada. Mengaji iradat pula, satu sifat yang ada di zat, dengan dialah menentu dan kehendak apa yang dia nak buat. Apa yang dia nak buat. Sifat ilmu pula, satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengan dialah nyata bagi Allah oleh sekalian perkara. Dia takrif lagu tu panggil sifat ma'anan. Yang kata pagi kepada sama, artinya pendengar. Satu sifat yang ada di zat Allah, dengan dialah boleh mendengar sekalian yang ada. Tu yang panggil sifat ma'ani tu, ma'nan zaidin ala zat. Adapun sifat nafsiyah ni tak, sifatun subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat hingga akhir. Jadi kait hak akhir sekali tu terkeluar sifat ma'ani, tak masuk dalam takrif sifat nafsiyah. Jadi dalam sifat 20 hak panggil sifat nafsiyah satu jelah, wujud saja. Habis. Wa kadzalika kal ma'ani. Wa kadzalika ay kal ma'ani al ma'nawiyatu. Segala sifat ma'nawiyah. Ada soal lagi. Sifat salbiyah apa sifat nafsiyah, itu wujud sana. Salbiyah akidah tapak wahdaniyah 5. Sifat ma'ani qudrat tapak kalam 7. Ma'nawiyah kaunuhu qadiran 7 sampai pada kaunuhu mutakalliman. Sebab tu kita nak bahajak pada ingat nama-nama sifat dulu. Sebab itu dah ajar kanak-kanak budak-budak bila tahu bila wujud kita apa dia tak tahu lagi. Ingat dulu. Kalau kita mengaji Nabi kena Quran, tak tahu berapa lagi. Kena hijau alih datah ajar hijau, ajar puku, ajar baca, belajar. Nabi kena gitu berapa dia tu makna tak tahu lagi. Ajarlah tu dulu. Wa kadzalikal ma'nawiyatu, dan seperti demikian itulah yakni kal ma'ani, ambil mudah-mudah kana wisabna. Wa kadzalika ay kal mazkur. Itu dia al ma'nawiyatu, sifat ma'nawiyah. Apa kadzalika? Fa innaha, kerana bahwasanya al ma'nawiyah itu tastalzimul ma'aniya. Baca dengan nasab atas zuhir. Sifat maknawiyah tu mereka melazim ia, berlaziman ia akan sifat ma'ani. Tak kalau dia tu berlazim akan sifat ma'ani, fahiya, maka ia maknawiyah tadullu, menunjuk ia ala makna zaidin juga. Menunjuk atas makna yang lebih ala zati, tapi dengan jalan istilzam. Dia panggil bukan menunjuk di dalam mutabaqah dah. Listilzamihal ma'aniyah, kerana belazimannya ma'nawiyah akan ma'ani. Belazimlah mana? Tengok, kita nak reti keadaan Tuhan tu yang kuasa, tak boleh reti kalau tidak ada sifat qudrat. Makna kata kaunuhu qadiran tu dia melazim akan qudrat. Belaziman akan qudrat. Sebab kata itulah kita tak misah kalau misah sifat makhluk gak, sifat baharu gak, keadaan yang putih. Tak boleh nak reti keadaan yang putih, tak boleh nak kata keadaan yang putih kalau tidak ada putih di suatu itu. Tak boleh nak kata keadaan suatu itu yang hijau kalau tak ada hijau di suatu. Itu kata sifat yang berlaziman dengan sifat ma'ani. Tak kalau sifat ma'ani itu menunjuk atas makna zaidin, sifat maknawiyah pun menunjuk juga. Sebab dia belazim, dia panggil menunjuk atas jalan iltizam saja. Habis payah nah. Habis
selesai syarah kita tu, mari daripada wujud panjang syarah kita, mari dah hurai di situ, sambung klik ke mata semula, qauluhu wal qidamu. Untuk kita nak ambil reti bagi kita orang hak baru-baru, hak tak apa faham lagi tu, ngaji kita dawi kecil-kecil untuk usuluddin dah. Nak baca ke pondok mana tu, difaham tu.